الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 5, muka surat 5 baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 5 baris ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan hanya senya memulai yang ampunya karangan, yang ampunya karangan, tuang kitab yang ampunya karangan, karangan kitabnya Matan Ummil Barahin, yang ampunya karangan Syekh Sanusi. Karangan kitabnya Matan Ummil Barahin. Kemudian disyarahkan pula oleh Syekh Muhammad Zain dalam kitab yang kita baca, Bidayatul Hidayah. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ni pada menghuraikan Matan Ummil Barahin karangan Syekh Sanusi. Dan hanya senya memulai ia ampunya karangan dengan membahagi hukum akal. Jadi Syekh Sanusi dalam Matan Ummil Barahin memulai pembicaraan hukum akal, mana pada katanya i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. Ketahui olehmu bahawa sesungguhnya hukum akal tersimpan pada 3 bahagian. Jadi Syekh Sanusi hanya memulai kitab dengan pembahagian hukum akal kerana bahawasanya mukallaf ni orang yang ditaklifkan syarak. Mukallaf ni orang yang ditaklifkan syarak, orang yang diberati oleh syarak. Mukallaf ni orang yang berakal, bukan orang gila. Orang yang baligh, bukan kanak-kanak. Ni mukallaf, orang yang diberati hukum. Mukallaf ni orang yang kena paksa. Ni wajib kena buat, ni wajib kena tinggal. Tidak panggil apa ni? Orang yang kena paksa. Gitulah. Ada pun orang gila, tak ada hukum ni. Tak ada kamu wajib semayang, tak ada orang gila. Kamu wajib puasa, tak ada orang gila. Ada pun orang berakal serta balik sampai umur, dia kena paksa, dia kena tekan pada syarak. Itu mukallaf. Dia mukallaf. Mukallaf ni bukan bahasa Malaysia. Mukallaf ni bahasa Arab, isim maf'ul. Tapi jadi kitanya mukallaf juga. Loh, jadi bahasa Malaysia lah mukallaf ni. Sebut kata mukallaf kita faham lalu dah. Tapi itu bahasa Arab. Mukallaf orang yang diberati oleh hukum syarak. Pada buat, kamu wajib kena buat. Dan diberati pada tinggal. Ni kamu kena tinggal. Ni mukallaf. Mukallif ni siapa? Mukallaf ni yang kena tekan.
Mukallif yang menekan. Siapa mukallif? Allah Subhanahu wa taala. Allah mukallif yang menekan. Mana Quran tu kan? Siapa yang tekan sembahyang, wajib sembahyang? Siapa yang tekan puasa? Falyasumhu, maka hendaklah kamu puasa. Siapa mukallifnya? Mukallifnya Allah Subhanahu wa taala. Mukallaf orang yang kena tekan, orang yang berakal serta sampai umur. Kerana bahawa mukallaf itu dituntut dengan mengenal barang yang, yakni sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, dan barang yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala, barang yang mustahil atas Allah Subhanahu wa taala, dan tiada menghukumkan ia, dan tiada menghukumkan ia mukallaf, yakni tiada dapat menghukum oleh mukallaf atas sesuatu dengan bahawasanya suatu tu wajib atau harus atau mustahil, melainkan hingga mengetahui ia mukallaf akan hakikat yang demikian itu, akan hakikah yang demikian itu. Hakikah ni makna bagi yang wajib, bagi yang harus, bagi yang mustahil. Jadi kenapakah Syekh Sanusi hanya memulai pembagian hukum akal? Hukum ada 3. Hukum akal, hukum adah, dan hukum syarak. Tetapi dalam matan Ummul Barahin hanya memulai dengan hukum akal. Kenapa? Nak cerita sini. Dalam syarahan terdahulunya hukum ada 3. Hukum akal, hukum adah, hukum syarak. Tetapi dimulai dengan hanya bicara hukum akal. Kenapa Syekh Sanusi hanya memulai matan Ummul Barahin dengan membahagikan hukum akal kepada wajib pada akal, harus pada akal, mustahil pada akal? Kenapa? Kerana bahawa mukallaf itu dituntut dengan mengenal barang yang, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang wajib pada akal. Kena bicara berkaitan dengan wajib pada akal. Dan barang yang harus, mana barang yang harus pada akal bagi Allah, dan barang yang mustahil pada akal bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukallaf ni dituntut ni sebagai tuntut yang putus, wajib syarak. Kemudian tuntutan mengenal akan sifat Allah ni bukan kata setakat tuntutan yang putus. Tuntutan yang putus. Semayang pun tuntutan yang putus, wajib. Dia ada tuntutan yang longgar, tu sunat. Sunat ni tuntutan juga. Bicara terdahulu kan hak berkaitan hukum syarak. Wajib syarak tuntut, sunat syarak tuntut. Tapi wajib ni tuntut yang putus. Sunat ni tuntut yang tak putus, longgar dia panggil. Syarak suruh buat, tapi kalau tak buat syarak tak ambil hukum. Tapi rugilah, sebab syarak tuntut, syarak suruh, kalau buat boleh pahala. Tapi tak buat, tak ambil salah, tak kena seksa, tapi rugi. Makna apa ni? Rugilah sebab tidak buat tuntutan syarak. Tapi kenapa pula tak bubuh dosa? Sebab bukan tutup yang putus. Adapun hak wajib tutup yang putus. Sembahyang tutup yang putus. Puasa tutup yang putus. Mengenal Allah tutup yang putus. Tak sama. Sebab mengenal Allah ni permulaan. Permulaan agama adalah mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Jadi tuntut mengenal Allah ni
bukan setakat tuntut yang putus macam tuntut semayang, tuntut puasa. Bukan permulaan tuntutan agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan satu laginya mengenal Rasul. Mengenal Allah dan mengenal Rasul. Itu hak permulaan agama. Tanpa mengenal Allah dan Rasul, ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang, puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sembahyang puasa tu zahir pekohnya comel, sembahyang puasa tu hati ikhlas semata-mata kerana Allah, tiada kerana lain sekalipun, kalau tak ada permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul, tidak akan diterima sama sekali. Mengenal Allah ni mengenal akan barang yang, akan sifat yang wajib bagi Allah. Mengenal akan barang yang, sifat yang harus bagi Allah. Mengenal akan barang yang, akan sifat yang mustahil pada akal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni. Kemudian nak mengenal akan sifat Allah, sifat wajib ke, sifat harus ke, sifat mustahil, dan tiada menghukum, mana tiada dapat menghukum, tiada boleh menghukum ia mukallaf atas sesuatu. Sesuatu ni, sifat ni sifat wajib ke, sifat ni sifat harus ke, sifat ni sifat mustahil ke. Tidak boleh menghukum dengan bahawasanya wajib atau harta mustahil, melainkan hingga mengetahui ia mukallaf akan hakikat yang demikian itu. Hakikat sesuatu tu sama ada wajib pada akal, harus pada akal, mustahil pada akal. Jadi nak memutuskan sifat tu wajib ke, harus ke, mustahil, kena tahu hakikat dia. Apa dia wajib-wajib ni? Apa dia harus-harus? Apa dia hak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab apa nak menghukum, nak memutus di sini? Sebab nak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengenal sifat yang wajib, sifat yang harus, dan juga sifat yang mustahil. Sebab itulah Syekh Sanusi hanya memulai pembicaraan dalam matan Ummul Barahi dengan pembahagian hukum akal yang 3. Sebab apa? Sebab mengenal Allah permulaan agama. Tangga jalan kita kepada mengenal Allah adalah melalui pembicaraan hukum akal. Kita nak mengenal Allah melalui pembicaraan hukum akal yang 3. Jadi mengenal Allah tu wajib mengetahui wasilah jalan untuk mengenal Allah, iaitu berkaitan dengan mengetahui hukum akal. Maka mengetahui hukum akal tu hak mula-mula kena bicara. Tapi sebenarnya nak kepada mengenal Allah. Tapi nak mengenal Allah, mengenal sifat. Sifat mana? Sifat yang wajib pada akal, sifat yang harus pada akal, sifat yang mustahil pada akal. Ini nak mengenal akan sifat Allah ni. Tiada dapat menghukum akan sesuatu sifat ni wajib ke, harus ke, mustahil, melainkan dia kena tahu hakikat. Apa dia makna wajib pada akal, harus pada akal, dan juga mustahil pada akal. Sebab itulah Syekh Sanusi memulai pembahagian berkaitan dengan hukum akal yang 3. Mengetahui berkaitan dengan hukum akal yang 3. Tapi dalam syarah kita dahulu, jangan lupalah hukum adahnya apa, kena tahu juga. Hukum syaraknya apa, hukum adah kena tahulah. Cuma dalam kitab, dalam Bidayatul Hidayah ni dia tak panjang lah. Dia cuma datangkan takrifan pengertian hukum adah. Pembahagian hukumnya tidak didatangkan. Hukum adah didatangkan. Pembahagian hukum, ada wajib pada adah, ada harus pada adah, ada mustahil pada adah, ada mustahil pada adah. Tu tidak didatangkan. Sebab hukum adah pun kita kena faham juga. Kena reti juga hukum adah ni. Sebab dalam kitab menyatakan bahawa
Kalau kita tidak mengetahui hukum adah, terkadang boleh jatuh kepada kufur. Jatuh pada kufurnya macam mana? Takut dia menafikan mukjizat. Sebab mukjizat ni perkara yang pelik, yang berlaku, yang menyalahi adah, dia panggil. Mana mungkin pada adah? Laut boleh terbelah kepada dua belah lorong. Air mana boleh terbelah? Air batu boleh lah kau. Ni bukan air batu. Air boleh terbelah. Air tak boleh nak terbelah. Mana mungkin boleh terbelah air? Mana mungkin tu pada adah? Mana mungkin? Mana pun mustahil. Mustahil adah. Tapi dari segi akal kita boleh terima ke tak? Boleh je, Tuhan kuasa kan. Pelik apa tak nak buat? Laut tu terbelah. Laut tu jadi lorong. Air laut tu jadi tok-tok ni, tak sambung. Boleh je, akal boleh terima. Quran beritahu kok, berimanlah hukum syarak. Dia panggil situ. Takutnya, cerita pelik, cerita tak mungkin tu. Tak mungkin pada adah. Harus pada akal. Adah tak mungkin lah. Mustahil. Dok pada adah. Tapi takrif adahnya macam mana? Takrif adahnya sah menyalahi. Jangan lupa dua takrif adah. Ma'asihati takhalluf. Kenapa? Boleh berlaku sebaliknya. Boleh berlaku sebaliknya. Itu hukum adah. Memanglah tak mungkin. Mustahil adah. Tapi hukum adah ni boleh tak berlaku sebaliknya? Tak boleh. Dia hukum akal putus. Dia tak boleh berlaku sebaliknya. Wajib pada akal. Tuhan ada. Boleh terima dak akal Tuhan tak ada. Tak sama sekali. Boleh tak berlaku menyalahi sekali? Tak boleh. Hak hukum akal putus. Hukum akal putus. Dia tak boleh dah berlaku sebaliknya. Wajib pada akal Tuhan ada. Boleh terima tak Tuhan tak ada? Tak boleh terima sama sekali. Putus terus. Hukum adah ni boleh berlaku sebaliknya. Sah. Ni nak kata kena reti hukum adah ni. Boleh berlaku sebaliknya. Tiba-tiba tak mungkin. Tak mungkin tu pada adah tau. Akal pun tak terima. Laut boleh terbelah begitu. Boleh lalu kat celah dia. Lepas tu macam dalam Quran duk cerita. Nak percaya pun percaya. Menasabah juga nak percaya pun. Kalau tak logik gitu nak percaya. Tak mau percaya kepada Quran dah jadi. Hati dia kafir tu. Hati kata jahil hukum adah terkadang boleh bawa pada kafir. Boleh bawa pada kafir ni jikalau menafikan mukjizat. Orang hak jahil hukum adah ni tak mungkin berlaku. Pisah tak mungkin tak lu. Api tak mungkin tak hangus. Tak mungkin berlaku sebaliknya. Tak terima pada adah. Betul. Tak terima pada akal. Salah tak terima pada akal. Sebab pada akal harus berlaku putus ke, hangus ke, hak kuasa Tuhan berlaku. Tuhan nak putus, jadi putus. Tak ada pisah pun Tuhan nak jadi putus, jadi putus. Tuhan nak jadi hangus, tak ada api pun boleh jadi hangus. Pelik apa Tuhan kuasa, akal boleh terima. Tiba-tiba akal pun tak boleh terima. Pisah tak lu, akal tak boleh terima. Pada adah tak boleh terima, bukan akal. Dua-dua tak boleh terima. Ni jahil hukum adah gini ni. Lepas tu cerita Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tu. Tu saya percaya tu buat Quran beritahu. Mana walaupun dia jahil hukum adah pun taklah siapa ke menafikan mukjizat. Tapi jahil hukum adah lah kau panggil. Cuma dalam kitab dia kata jahil hukum adah ni terkadang boleh bawa pada kupu. Kupunya ke mana? Ditolak mukjizat. Dan mukjizat kan perkara yang menyalahi adah. Tengok. Kalau kita faham mukjizat ni perkara yang menyalahi adah, kita fahamlah benda adah ni boleh menyalahi. Ni kena mati tarikh adat ni. Tarikh hukum adatnya boleh berlaku sebalik. Contohnya mukjizat. Nyata tu kan. Mukjizat ni kita panggil perkara yang mencari adah.
Dia kadang-kadang sebut menyalahi adah, terkadang disebut dengan mencari adah. Mencari adah, faham tak? Mana pun ni, hak adah ni boleh berlaku sebaliknya. Tengok karamah tu. Menyalahi adah lah tu. Sihir tu. Menyalahi adah lah tu. Dia perkara yang menyalahi adah ni, dia ada 8 peseng. 4 yang sebenar, 4 yang salah, yang sesat. Mana 4 yang sesat? Di antaranya sihir. Sihir tu menyalahi adah lah. Mana berlaku seumpama tu, tiba-tiba berlaku pelik jadi gitu. Jadi pelik dah dia sekarang ni. Pelik dah. Selama ni kelakuan dia tak seumpama tu, dia kena sihir. Pelik tu, menyalahi adah apa panggil. Hak adah selama ni macam mana dia? Comel. Lepas tu kemudian tu jadi pelik, jadi kemudian Zahir tak nampak apa pun. Tiba jadi pelik. Sebab apa tu? Kena sihir. Apa panggil menyalahi adah lah tu. Maknanya kita pun tahu perkara adah ni boleh berlaku sebalik. Tu dia panggil menyalahi adah, mencari adah. Kena faham situ. Tapi kalau hukum akal tak ada dah. Hukum akal putus. Hukum adah dah utuh, dia boleh berlaku sebalik. Walaupun tak pernah tengok. Bukan tak pernah tengok. Hak kata laut terbelah boleh jadi lorong tu, sekali tu je berlakunya. Hak mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Lepas tu pernah berlaku seumpama tu. Ada tukang sihir pandai buat seumpama tu. Mungkin tak tahu, mungkin tak pernah berlaku dah lepas dia tu, tapi tetap dipanggil boleh berlaku sebaliknya. Kalau pisah dok lu mungkin ada dah orang pakai ilmu kebal, ilmu sihir tu kan. Orang pakai ilmu kebal, ilmu sihir tu, pisah dok lu, peluru tak tembus. Apa panggil apa tu? Menyalahi adah tu. Mana berlaku seumpama tu kalau orang biasa-biasa. Mana pisah tak lu, mana peluru tak lu. Tembuslah kena peluru. Dia ada ilmu sihir, ilmu kebal. Tak pisah dok lu. Kemudian peluru tak masuk. Orang apa tu? Menyalahi adah. Jadi benda adah ni boleh berlaku sebaliknya. Jangan jahil hukum adah. Tak pernah tengok, tu bab lain. Sebab apa? Sebab akal boleh terima. Apa akal boleh terima? Pisah tak lu, peluru tak lu, akal boleh terima. Selama ni pisah luka lu pun, peluru tembus pun, hak Tuhan buat belaka. Bukan pisah yang buat, bukan peluru yang buat. Yang berlaku tu Allah buat. Allah kuasa. Allah nak buat sebaliknya. Zahir ni nampak mari daripada dia belajar ilmu sihir, ilmu kebal. Tapi yang jadi takluk pisah peluru ni Allah buat. Akal dia terima ke tak? Akal dia terima. Sebab Allah Ta'ala kuasa. Adah pelik. Adah mustahil, mustahil adah. Tapi adah boleh berlaku sebaliknya. Dan wa adamu ta'siri ahadin fil akhar al-battata. Tak bekas sama sekali. Terus kita arif adah. Tak bekas. Hak berlaku laut terbelah tu. Siapa buat? Tungkat buat. Tak. Allah buat. Allah buat. Hak berlaku adah, Allah buat juga. Hak menyalahi adah, Allah buat juga. Hak adah. Pisah luka, Allah buat. Bukan pisah bekas. Api hangus, Allah buat. Bukan api bekas. Ni adah. Sebaliknya Allah buat juga. Itu hak takrif hukum adah dalam kitab Bidayatul Hidayah, syarah kepada Matan Ummul Barahin. Itu kena ambil tu. Sebab takrif hukum adah ni jarang-jarang kitab didatangkan takrif hukum adah ni. Hak macam dalam kitab Bidayatul Hidayah, kita muka 5 baris yang ke-4 daripada atas tu. Baris ke-4 dari atas tu ambil molek. Dia punya takrifan hukum adah. Kemudian dalam kitab ni hukum syarak tidak didatangkan. Hukum syarak taklifi, hukum syarak 3 itulah. Hukum syarak wajib, sunat, haram, makruh didatangkan. Jadi hak panjang bicara adalah hukum akal. Hukum akal yang panjang bicara. Sebab apa? Sebab mengenal Allah, mengenal akal, sifat-sifat yang wajib pada akal, sifat yang harus
dan mustahil pada akal bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita nak memutuskan sesuatu sifat tu wajib ke, harus ke, mustahil ke, tak dapat tidak, kena mengetahui hakikat apa makna wajib pada akal, harus pada akal, mustahil pada akal. Kemudian hak dalam kitab Bidayatul Hidayah ni dia bagi dua belaka dah tu. Hak wajib, mustahil, harus pada akal ni ada hak daruri, ada hak nazari. Kemudian hak kita panjang bicaranya adalah hak harus akal nazari. Hak harus akal nazari. Nak memutuskan harus ni kena nazar, kena fikir tilik. Salah fikir tilik, ikut lain. Dah. Orang yang derhaka dimasukkan ke dalam syurga harus. Orang yang taat dimasukkan ke dalam neraka harus. Pelik dah jadinya ni. Orang maksiat Tuhan tak ampun, neraka lah. Syurganya kat mana? Orang taat, syurga lah. Nerakanya kat mana? Kita buat taat ni kerana kita dijanjikan dengan syurga. Tiba-tiba harus. Orang yang taat tiba-tiba Tuhan balas neraka. Ni kena nazar lah. Harus ni kira kuasa Allah. Maksiat seseorang hak mari daripada Allah juga. Taat seseorang mari daripada Allah juga. Lepas tu, lepas buat maksiat, Allah nak bersyurga. Allah kuasa pelik apanya. Lepas buat taat pun bukan hak dia pun, bukan hak seseorang pun. Tetap la haula wala quwata illa billah. Hak Tuhan belaka taat tu. Kita boleh belajar mari daripada Allah Taala. Kalau Tuhan tidak qada kami belajar, tak boleh nak belajarnya. Sekali dengar, payah nak faham. Dah sekali dengar nak faham lalu. Belajar ilmu dunia tiap-tiap hari tak faham-faham, tak pandai-pandai pun, tak pernah dah pergi sekolah. Orang sekolah tak pakai jahannam, tak mana nak baca tu, dia boleh ikut tak dalam kelas? Tak boleh ikut. Sekolah pergi ke tak? Pergi juga. Dia ambil sekolah. Tak sampai ke jahannam baca tak pandai. Apa tak ada? Mana apa tu? Dia tak boleh nak turun. Yang tu. Tapi dia pergi tak sekolah? Pergi. Ilmu dunia. Kalau kita kata gak habis duit je. Dia pergi main je tu. Cikgu mengajar, dia tak reti baca. Dia tak reti. Dia boleh turun. Tak boleh turun. Tapi sampai ke jahannam di sekolah. Belajar agama ni dengar sekali, payah tak mengaji dah. Pesen tu. Kata nak akhirah. Nak akhirat. Dunia sementara. Dunia belajar tak reti pun. Orang tak apa-apa esay tu lah. Reti tak panggil tu. Tak reti tu. Apa pergi sekolah kau tak reti? Orang sekolah tu kan. Mana tak apa. Tak lulus buat esay kan. Mana apa? Tak reti tu. Tapi kenapa pergi sekolah kau? Tak reti. Tapi belajar agama dengar sekali tak boleh nak turun. Tak reti. Lepas tu tamu tunggu. Sebab tak reti. Maka pelik itu kata nak akhirah. Rajin sembahyang, rajin berjemaah. Tapi ilmu agama dengar sekali dah erti tambah dah. Dunia sementara. Bukan hak selama-lama dunia. Siapa ke jahannam tak erti baca pun belajar semacam lagi. Jadi maknanya boleh belajar, boleh beramal, hak Tuhan belaka tu. Lepas tu kalau Tuhan nak bunuh neraka, pelik apa hak dia? Ini harus pada akal. Tilik kepada Tuhan beritahu dalam Quran janji, tilik situ bicara lain pula. Kita nak bicara di sini hanya berkaitan dengan kekuasaan Allah, milik dia. Milik dia. Semua hak dia belaka. Maksiat berlaku pun qada Allah, taat berlaku pun qada Allah, syurga neraka pun qada Allah, milik Allah. Allah nak buat siapa pun hak dia, harus akal boleh terima belaka. Tapi Allah buat macam mana nanti di hari akhirat. Quran beritahu macam mana tu kalam Allah tu. Kalam Allah beritahunya orang maksiat akan dibalas dengan neraka, orang taat akan dibalas dengan syurga. Tu awak gitu nanti. Tuhan buat sebagaimana hak kalamullah Quran beritahu. Tapi nisbah kata kuasa Tuhan, Tuhan boleh buat belaka. Maksiat nak bunuh neraka boleh, nak bunuh syurga boleh. Taat nak bunuh neraka boleh, nak bunuh syurga boleh. Kira pada Tuhan ni kuasa.
Hak dia belaka, milik dia belaka. Tilik pula pandang dari sudut janji Al-Quran. Tuhan tak mungkin janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala sama sekali tidak akan memungkiri janji. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan dalam syurga adalah dengan kurniaan Allah. Tuhan nak beri dengan limpah kurnia. Bukan wajib atas Tuhan. Sebaliknya, seseorang yang kufur dan maksiat, walaupun kufur dan maksiat itu datang dari qada dan qada Allah, Allah masukkan ke dalam neraka. Keadilan Allah. Adilnya ke mana? Kufur seseorang qada, maksiat seseorang qada. Allah balas pula dengan neraka. Kerana kufur yang berlaku yang datang dari qada Allah. Kerana maksiat yang berlaku yang datang dari qada dan qada Allah. Adil kan? Adil lah hak dia. Adil lah hak dia kan? Dia nak qadakan seseorang kufur lepas tu buh neraka. Hak dia adil. Duk kata zalim gitu. Zalim kata hak orang. Pada perkara yang tidak diizinkan oleh tuan dia zalim lah. Macam kita ni. Kita guna mata tengok perkara yang tidak diizinkan oleh tuan mata Allah Ta'ala. Zalim eh? Kita dengar telinga kita dengar perkara yang tidak dibenarkan oleh tuan di Allah Ta'ala. Kita dengar benda Tuhan larang. Zalim eh? Sebab apa? Reta hak milik Allah pada perkara yang Allah tidak reda. Zalim lah kita. Sekarang ni Allah reta siapa? Hak milik siapa? Seseorang tu milik Allah. Kufur maksiat qada Allah. Neraka milik Allah. Allah nak bunuh neraka, bubuh gilah hak dia. Apa? Dengan keadilan Allah. Tapi kalau kira kepada kekuasaan, hak maksiat pun Allah kuasa bubuh dalam syurga. Harus. Hak taat pun harus akal boleh terima. Bubuh neraka akal boleh terima. Bubuh syurga akal boleh terima. Hak dia belaka. Ni kira kepada kekuasaan Allah. Kita fikir dengan akal kita, orang yang maksiat Allah bubuh syurga, Allah bubuh neraka, harus pada akal. Orang buat taat Allah bubuh syurga, Allah bubuh neraka, harus pada akal. Hak kekuasaan Allah. Ini bicara bab ukur akal ni, kekuasaan Allah. Hak Tuhan buat macam mana, hak Quran beritahu, kalamullah beritahunya macam mana. Jadi hak kalamullah beritahu mustahil bohong. Mustahil berlaku sebaliknya. Tu tilik kepada kalamullah, Quran janji. Tilik pada kuasa Allah, pemilikan Allah. Allah harus buat apa dia nak buat. Hak dia belaka. Mana? Memang akal boleh terima. Dah maksiat tu datang daripada qada. Lepas tu kalau Allah nak bersyurga, suka sangatlahnya. Dah orang tu buat maksiat, macam mana Allah bersyurga? Dah maksiat pun datang daripada qada Allah. Pelik apa Allah bersyurganya? Lepas tu orang taat tu, Allah pun neraka. Dah taat pun bukan hak dia, pun hak Allah Ta'ala. Allah nak pun neraka pun pelik hak dia nya. Akal boleh terima tu. Kuasa Allah. Hak Quran janji, barulah pergi kepada tu. Hak Quran janjinya macam mana. Ini cerita hak kekuasaan Allah semata-mata. Harus pada akal. Ini cerita hak balasan. Hak sedang berlaku sekarang ni, hak sedang berlaku sekarang. Hak neraka ke syurga tu akhir hak sedang berlaku sekarang ni. Allah pelakukan seseorang tu beriman dan beramal soleh. Hak dia. Allah pelakukan seseorang tu kufur dan maksiat. Hak dia. Akal dia terima belaka. Tiba-tiba hak buat maksiat tu jadi molek. Pelik apa? Akal dia terima. Apa? Hak Tuhan. Tuhan pergi pusing ni jadi taat pula. Pelik apa? Hak Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan kuasa. Ni kira pada kekuasaan Allah. Hak bicara hak harus pada akal, tapi harus nazari. Ni kena nazar sungguh ni. Kena fikir tilik sungguh ni. Sebab pernah dalam satu ceramah tu, dia tak kata ahli sunnah, dia kata Asy'ariyah.
Puak-puak Asy'ariyah ni, Asy'ariyah. Ini mereka yang mengikuti mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita imam-imam ni, kita biasa kenalnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Hak tu pekoh. Hak tu pekoh. Hak Imam Tauhid pula Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Yang mengikuti Imam Asy'ari dia panggil Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah. Yang mengikuti Imam Maturidi Al-Maturidiyah. Jadi dalam ceramah tu dia kata, puak Asy'ariyah ni berpegang orang yang kafir pun Tuhan kuasa bubuh syurga. Orang yang beriman pun Tuhan kuasa bubuh neraka. Ni pelik-pelik belaka ni. Pelik apanya? Tuhan kuasa kan sebut tadi kan. Dah kafir pun Tuhan bersyurga. Kafir pun kau dah Tuhan. Pelik apa bersyurganya? Lepas tu kau beriman pun neraka. Dah beriman pun kau dah Tuhan. Bukan dia pun. Apa lu tak nak bunuh neraka? Boleh. Harus pada akal. Harus pada akal. Ni makna apa? Dia tak faham harus pada akal. Cerita kuasa Tuhan ni. Hak Tuhan perlakukan di hari akhirah nanti. Hak sebagaimana hak kalamullah Al-Quran beritahunya macam mana. Orang kafir neraka lah Quran beritahu. Orang neraka lah dia. Tapi ni sebuah kuasa Tuhan boleh bersyurga. Boleh je. Tapi tak takkan bersyurga sebab Quran beritahu dah neraka. Neraka lah dia ni. Mesti neraka lah Quran beritahu gitu. Kalau tidak dia tak betul Quran bulaknya. Mustahil kalau Quran tak betul. Dan tadi kata harus boleh bersyurga, harus pada akal ni sebuah kuasa Tuhan. Orang beriman beramal soleh. Quran janji dah kan nak bersyurga, masuk syurga lah. Sebab takkan Quran nak bohong pula. Takkan Tuhan mungkin janji pula kekurangan seumpama tu. Kalau Tuhan mungkin janji itu sifat kekurangan, mustahil kekurangan bagi Allah. Tapi ni sebuah kuasa Allah Ta'ala, harus je, tak ada boleh sekat. Dia beriman, beramal soleh, Tuhan buah ke neraka. Siapa nak halang? Tak ada siapa-siapa boleh halang. Kuasa Allah, mana pun harus boleh berlaku. Tapi hak Allah Ta'ala janji, macam mana? Hak tu yang Allah Ta'ala akan perlakukan. Maknanya dia tak faham ke situ. Dia kata Asy'ariyah ni, puak Asy'ariyah ni, orang kafir. Tuhan kuasa bubuh neraka. Dia mana Tuhan kuasa? Bubuh syurga, orang kafir. Memang hak dia. Orang beriman, Tuhan kuasa pula bubuh neraka. Apa hak Tuhan kuasa? Sebab Tuhan kuasa kan? Tuhan kuasa buat segala-gala. Hak Tuhan buatnya macam mana? Hak Quran beritahu. Contohlah kita kata dunia ni. Tuhan kuasa nak kekalkan. Ke kuasa Tuhan nak kekalkan dunia ada tempoh ke? Siapa tahu Allah Ta'ala pun tak mampu dah nak tanggung dunia hak tua ni. Allah pun kena peracu lah sebab Allah pun tak larat dah nak beki. Macam kata hak barang lama tu lah. Tak larat dah nak beki. Buang je lah. Dah mai duk beki, habis duit duk beki, buang. Jadi dunia ni tua-tua, Tuhan pun tak larat nak tanggung. Lepas tu Tuhan peracu. Dah, Tuhan kuasa. Tuhan nak kekalkan dunia, Tuhan kuasa. Harus Tuhan kuasa nak kekalkan dunia. Harus akal nazari dia panggil. Harus. Dah Quran beritahu innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Kiamat akan berlaku tak ada ragu. Mana Tuhan akan hancurkan dunia. Sebab Quran beritahu seumpama tu. Tapi dari segi kuasa Allah, Allah boleh kekalkan dunia sebab dia kuasa. Tapi hak Tuhan akan perlakukan, Quran beritahu kiamat akan berlaku, maka akan dihancurkan dunia. Tapi Tuhan kuasa nak mengekalkan dunia, Tuhan kuasa. Harus pada akal, tapi nazari kena fikir tilik, takut salah faham. Kalau salah faham kan dia kata ada orang mengajar bercanggah dengan rukun iman, beriman dengan hari kiamat. Ada mengajar pula haruh nisbah kuasa Allah.
Tapi bila Quran beritahu dunia akan dikiamatkan, kita wajiblah beriman. Itu hukum syarak. Beriman berlakunya kiamat, tidak beriman kafir pula jadinya. Tapi ini sebuah kuasa Allah. Harus Allah mengekalkan dunia. Itu panggil harus akal. Tapi kena nazar, kena fikir tilik. Ini nak kata bicara hukum akal ni. Nak kena faham molek hukum akal. Sebab kita nak mengenal Allah permulaan agama. Kena tilah buat hukum akal. Macam sekarang kata, berlaku benda jahat. Apa lagi apa? Allah kuasa. Nak pelakukan pada seseorang ni, kekal kafir. Jadi masuk Islam. Harus. Tuhan kuasa belaka tu. Ni ada ni. Hak Islam, Tuhan kuasa jadikan terbalik kepada murtad waliyazabillah. Hak Tuhan kuasa. Tapi apa yang akan Tuhan pelakukan pada kita selaras dengan hak qada azali. Allah menentukan pada azal beriman dan beramal soleh sampai ke mati, beriman beramal solehlah sampai ke mati. Kalau Allah qadakan pada azal kafir sampai ke mati, kafir sampai ke matilah seseorang. Apa yang akan Tuhan pelakukan adalah sebagaimana hak qada azali. Tapi kalau ditilik dari kuasa Allah, Allah kuasa. Hak berlaku baik jahat semuanya datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak berkaitan hukum akal ni dimulai dalam kitab Matan Umi Ibrahim. Kenapa? Kerana kita dituntut mengenal akan Allah dengan bahu mengenal akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sama ada sifat wajib, sifat harus dan juga sifat mustahil. Nak mengenal sifat Allah ni kena mengetahuilah hakikat. Sebenar-benarnya wajib pada akal ni macam mana, harus pada akal ni macam mana, mustahil pada akalnya macam mana. Syahdan. Syahdan satu penjagaan. Itu syahdan. Satu penjagaan. Syahdan bahasa Malaysia ada? Ada tak syahdan tau? Tak ada. Tak ada syahdan. Hikayat-hikayat lama tak ada syahdan. Tak ada. Ada di hikayat-hikayat lama tu kan ada syahdan kan. Sastra. Sekolah sains tak sastra ke apa? Ada kan syahdan? Adalah syahdan. Sains sungguh lah. Dia ada syahdan. Syahdan ni mana apa? Satu penjagaan. Itu syahdan. Ketahui olehmu. He itu wahai lah. He yang diberi Allah taufik. Ketahui olehmu ni, he mana wahai, yang mana orang yang diberi Allah Ta'ala taufik. Diketahui olehmu ni, he orang yang Allah beri taufik. Orang yang Allah tak beri taufik, tak reti-reti pun. Kalau tak beri taufik, mana akan tahulah, akan reti lah. Dia ketahui olehmu, wahai orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan tak beri taufik, cerita gajah rimah pun. Kalau Allah tak beri taufik, Allah tak beri taufik ni, cerita gajah rimah pun. Apa ada cerita gajah rimah? Cerita apa pun. Cerita kata wajib belajar, wajib fardu ain belajar akidah. Kalau akidah tak betul, semayang, puasa, haji, zakat tak terima. Tak. Masuk tengah kanan, keluar tengah kiri. Tak belajar-belajar. Tapi semayang rajin, puasa rajin, pergi Mekah rajin. Belajar molek fardu ain tu, tak reti. Tak reti je. Masuk tengah kanan, keluar tengah kiri. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadr dayiqan haraja. Tuhan kata, sesiapa yang menghendaki oleh Allah bahawa Allah menyesatkan akan sesiapa, Allah Ta'ala akan jadikan dada dia, hati dia sempit, tak terbuka pun. Tak belajar fardu ain tu berdosa besar. Malaikat catat dosa besar setiap saat. Duk nak kena dosa besar semua tu. Itu dosa besar kerana tak belajar, mengekali jahil fardu ain. Bila jahil fardu akidah, berpegang belum akidah yang salah, dosa besar lain pula.
Semayang syarat rukun tak jaga, tak sah, dosa besar lain pula. Hati riak ujud takabur, tak reti pun riak ujud takabur, mengekali riak ujud takabur, dosa besar lain pula. Neraka lah jawapan dia. Hati tak terbuka sebab apa? Tuhan kendak bahawa Tuhan menyesatkan. Mana ni? Tapi kalau Tuhan kendak, Tuhan beri taufik, mudah-mudah je. Mudah-mudah je. Kadang-kadang nak boleh ke faham satu masalah tu, Allah payahnya lah nak diketuruk. Sabar. Sabar. Maknanya kira payah dia nak faham tau. Sebab apa? Tak ada asas langsung. Tak ada asas langsung ni. Ngaji kitab pula, kitab hak peseng lama gini ni. Oh lah hak kosong. Sungguh kalau kosong sungguh. Dia je berasa macam ada ilmu. Lepas dia belajar tak ada satu ilmu pun dia kata. Memang kosong sungguh. Tapi makna apabila kosong ni nak turut mula-mula, tua pula dah. Payahlahnya. Macam ABC mudah je. Tapi kalau orang tua anda baca, buat kelas orang dewasa macam kelas Piramli tu kan, tak payah nak reti tu. ABC je ajarnya. Dah orang tua. Ini samalah juga. Tak ada asas langsung. Nak belajar tu bukan mudah nak faham. Tapi sabar. Sebab apa? Tuhan taufik ke dia. Hak cerdik pandai masa sekolah, belajar agama, tambah. Sebab apa? Tuhan dari taufik bahagian masing-masing. Yu'alhamu su'adat wa yu'alhamu asyqiya. Nabi kata akan dikurniakan ilmu bagi orang yang Tuhan takdirkan pada azal, orang bahagia ahli syurga. Akan dihalang ilmu, Allah Ta'ala kata, Nabi kata akan dihalang ilmu daripada orang yang Allah Ta'ala takdirkan pada azal, orang celaka ahli neraka. Kalau ahli neraka, Tuhan tak akan buka ilmu ke dia. Tak mau belajar, cari dok sama sekali. Orang mari pergi tak peduli. Ni tak mau belajar. Sebab apa? Orang yang Tuhan tetap pada azab ahli neraka, Tuhan akan sekat dia daripada ilmu. Tak mau. Hati tak terbuka. Cerita tadilah cerita gajah rimau pun dah. Dosa besar tu pada tahu je. Semain puasa tu tak terima tu pada tahu je. Tebing-tebing dia kata mana? Terima tak terima atas Allah dia kata. Senang pula dia jawab. Tak terima, tuan terima. Tuan tak terima, sudah lah. Oh, hebat dia. Hebat lah. Kita memang hebat sungguh. Tuan terima, tuan terima dia kata. Bukan hak kita pun. Yelah, tuan nak terima ni ada peraturan dia. Kalau dia ikut peraturan, tuan tak akan terima. Semayang. Kalau dia ikut peraturan, tak panggil semayang. Semayang tu semayang. Macam hak kolak beropek tu. Orang Badawi, sahabat Nabi. Semayang 2 rakaat, 3 kali semayang. Tapi Nabi kata, fa innaka lam tusalli, kamu belum semayang. Kamu belum semayang. 3 kali buat dah. Kamu belum semayang, Nabi kata. Kalau berapa nak jawab ah. Semayang tak semayang, atas Tuhan tak nak terima apa? Tak. Kena ikut peraturan lah baru Tuhan terima. Senang pula jawab. Mana apa? Tak rasa apa pun. Tak takut pun. Tak takut. Sebab apa? Sebab tak ada taufik. Ni ketahui ilmu ni. Wahai orang yang diberi taufik, orang yang diberi Allah taufik, diberi oleh Allah akan taufik. Ketahui apa ni? Bahawa mengetahui hukum akal yang 3 ini. Mengetahui hukum akal yang 3. Makna dia lah makna hukum akal yang 3 ni. Hukum akal yang 3 wajib pada akal, mustahil harus pada akal, mustahil pada akal. Tu kita boleh sebut semua. Mengetahui hukum akal ni makna dia. Apa makna dia? Dan mengulang-ulang akan dia. Mengulang-ulang akan hukum akal yang 3 ni. Menunjukkan bagi hati. Menunjukkan bagi hati mana apa ni? Nak jadi hati tu nampak dan reti. Tu menunjuk bagi hati. Yang ni nak jadi hati tu nampak reti. Jadi tahu hukum akal bukan tahu saja ni, dia kena mengulang. Mengulang. Sebab apa ni? Sebab mengulang akan hukum akal ni menunjukkan bagi hati. Mana hati akan faham molek. Macam tadilah harus akan nazari. Ulang. Olah kita nampak, olah kita reti. Atau kena ulang-ulang. Sekali round tu, tu tak pernah reti molek tau.
Jadi nak nampak di hati, reti di hati, dia kena mengulang-ulang. Tetapi yakni bahkan mengulang-ulang akan dia itu dengan satu misalnya. Mengulangi dengan satu misal. Ambil satu misal tak cukup, ambil misal lain pula, ulang ni hingga tetap hati pada mengetahui dia. Bawa kejap molek, barulah kita tu reti sungguh, barulah hati kita tetap pada mengetahuikan dia, mengetahuikan hukum akal yang 3. Kenapa mengetahui dan mengulang-ulang ni? Kena ulang pula dengan satu misal sehingga tetap di hati ni. Kerana jangan berkehendak ni ayat kitab belaka ni. Kerana jangan berkehendak, kerana yakni supaya berkehendak, supaya jangan berkehendak kepada fikir dan bicara. Kepada tu molek oleh. Kerana ni supaya jangan berkehendak oleh fikir dan bicara pada mengingatkan maknanya. Pada mengingatkan, bukan pada mengikatkan maknanya. Pada mengingatkan. Ini tulisan kitab tu mengikatkan tau. Mengingatkan. Makna hukum akal yang 3. Sebab apa ulang-ulang tetap di hati? Kerana ni supaya jangan berkehendak oleh fikir dan bicara pada mengingatkan maknanya. Mana apa? Perlu sebut kata harus pada akal nazari. Dah. Tak payah fikir, tak payah bicara dah. Faham dah. Ni baru tetap molek. Kalau kita dengar sekali jalan, lepas tu pergi pula pada harus akal nazari, kena fikir harus akal nazari ni macam mana. Payah gitu. Tapi bila ulang, akhirnya tetap di hati. Sebab apa? Supaya jangan berkehendak oleh fikir dan bicara pada mengingatkan maknanya. Sebut kata harus pada akal. Dah. Tak fikir bicara dah. Mustahil pada akal. Tak fikir bicara dah. Nak duduk gitu. Kenapa ni? Kerana ni supaya jangan berkehendak oleh fikir dan bicara pada mengingatkan maknanya, makna hukum akal yang 3. Kepada ni takluk pada mengingatkan. Mengingat ni kepada payah dan lelah yang demikian itu. Kalau nak kena ingat, nak kena mikir, payah, lelah. Kalau nak kena sebut satu hukum akal, wajib pada akal. Hak mana? Lelah gitu. Kalau nak kena fikir juga, nak kena ingat juga. Dah. Mana kalau tak payah ingat, tak payah dah nak fikir, nak bicara pada mengingatkan tu, mana tak akan jadi payahlah kitanya. Tapi kalau nak kena satu-satu tu, kena mikir balik. Harus pada akal nazari. Kalau siapa kena fikir semula, kena bicara semula, kena hurah balik, barulah boleh ingat semula makna. Tu payah dan lelah yang demikian itu. Yang demikian mengingatkan pula makna tu satu-satu tu. Payah lelah gitunya. Lam tu lelah, jangan lillahi ta'ala pula. Lam lillahi ta'ala. Tu niat puasa tu lillahi ta'ala. Ni lam lelah. Jadi maknanya kalau ulang tetap dah di hati kita, supaya kita kalau kata didatangkan hukum akal yang 3 ni, tidak perlu dah kepada fikir dan bicara. Kita ingat dah satu-satu. Sebab apa? Sebab kalau dah nak ingat tu kena fikir pula, hak tu bawa kepada payah. Kalau gitu kau. Lelah. Lepas tu orang lain boleh berjalan belakang ke depan. Kita duduk belakang. Apa benda ustaz cerita tu? Pelik pula jadinya. Dah ulang cak kali dah kan? Dok reti juga.
payah lagi teruk. Maknanya hukum akal yang 3 ni ulang-ulang tetap dah di hati, tak perlu dah kepada fikir semula, tak perlu pada bicara hura semula, pada mengingatkan akal. Makna wajib pada akal, harus pada akal, mustahil pada akal. Sebab apa? Sebab kalau kena fikir semula pada mengingatkan hak tiga hukum akal ni, bawa kepada payah dan lelah. Bukan pada lelah saja, ketinggalan lah. Ketinggalan lah kita ni. Sebab apa? Kita dah turut hak awal. Ini cerita bab mengenal Allah ni, bab hukum akal. Sama dengan ilmu lain pun gitu juga. Ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, kalau satu-satu tu kita nak kena fikir semula. Contoh ni contoh. Kita belajar bab niat, qasa, ta'arud, ta'ayyun. Qasa, ta'arud, ta'ayyun. Ta'arud mana pula ni? Ta'ayyun mana pula? Oh lelah gitu. Sepatutnya bunyi ta'arud tu. Fikir dah. Bunyi ta'ayyun, ya. Barulah kita jadi belajar tu mudah. Padahal sebab benda tu ulang-ulang dah. Tapi tak tetap agak di hati. Maduk kosak, ta'arud, ta'ayyun. Terjemah pun tidak. Terjemah acak kali dah. Kita kalau tak terjemah, kita tak boleh nak ingat. Kalau gitu, payah lelah kalau ngaji gitu. Takkanlah nak kena ulang sama-sama. Tapi dah realiti gitu masyarakat, kena ulang, kena sebut. Ta'arud sebut pula makna dia. Ta'ayyun sebut pula makna dia. Sebut sama-sama dah. Sebab ada yang dia tak apa nak ingat molek. Kalau kita berjalan terus tu, dia tak boleh nak turun. Kena ulang pula. Bab ulang cerita lah. Ni tambah pula ni bab iman ni pula. Bab mengenal Allah. Bicara nanti mengenal Rasul pula. Ni sama telah lah. Dia kena ulang. Biar tetap di hati. Teguh di hati. Mana apa tahqiq. Mahir molek dah. Bila dibicarakan, tak payah fikir tilik dah. Tak payah dah nak bicara nak orang-orang panjang. Barulah kita tak jadi payah, tak jadi lelah untuk memahami pembicaraan berkaitan dengan hukum akal yang 3, jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Erti mengetahui hukum akal yang 3, mengenal yang tersebut itu daripada barang yang wajib atas tiap-tiap orang yang berakal, yang berkehendak yang berkehendak akan kemenangan. Kemenangan mana ni? Kemenangan yang kekal abadi pada hari akhirah. Mana kemenangan yang kekal abadi pada hari akhirah? Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana syarat utama dia? Iman, mengenal Allah dan mengenal Rasul. Jalannya melalui hukum akal yang 3. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.